Danish tak ada lagi, Aiman tak ada lagi. Inani duduk dengan siapa-siapa tak? Saya duduk dengan Bibi. Inani duduk dengan Bibi. Miss, Ya. Aiman share screen saya. Tapi dia pergi tandas tak? Oh, Dandan dia. Sekejap lagi buka webcam bila dia balik. Dandan dia history dengan Faris. Apa kawan baik sungguh. Backup habis-habis. Betul. Ya lah tu. Danish? Danish apa tak backup? Tak geng dia. Kurang ajak. Jujur. Bagus apa ni. Dah. Farah, saya nak nama. Cuba. 3,4 isopropyl 6 terbutylhexane. Nope. Buat lagi Anis. 3 etil 4 methylhexane. 3 etil 4 methylhexane. Nope. Bukan hexane. Parent dia bukan hexane. Yang lain, cuba jawapan. Miss heptane lah. Heptane, ya. Miss. Ya boleh, Mira. Sekali lagi. Cepat kot sikit. 3 etil. 2,6,6 trimethylheptane. Isopropyl ke mana? Bawah. Okay. Kawan hang dah bagi tahu dah kan. Satu lagi Mira and the kawan check balik numbering. Saya rasa betul dah, cuma numbering kurang tepat. Check balik numbering. Lagi siapa yang nak try jawapan? Boys, jawapan anybody? Enam. Trimethyl heptane, right? Tapi tadi bukan sama ke kau punya jawapan tadi? Jawapan dia Dia kurang. Cuba Mira. 3 etil 4 isopropyl 2,6,6 trimethylheptane. Check balik numbering. Itulah. Kan ada lagi. Check balik numbering. Aina? Aina? Jawapan? 4 isopropyl heptane. Siapa yang dapat di-isopropyl tu salah. Semua yang dah berhenti tulis tu semua dapat di-isopropyl. Miss, kalau tak di tak isopropyl heptane, tahu tak? Tak. Siapa yang dapat dua kumpulan isopropyl tu salah. Okay.
Boys? Faris? Yes, Miss. Jawapan? Tak dengar buat lah. Fifi jawapan? Tengah buat medium. Sekejap. Farida? Ya, Jawapan cuba. sama macam tadi jadi nak tengok balik. Heptane betul ya, heptane betul. Ha. Tapi bukan dua kumpulan isopropyl. Oh. Yelah, betul kira. Tengok balik. Korang bangun tidur sikit. Kalau tak, duk ngangor je. Ni kalau pukul 8 tadi masuk boiling point terus, sampai tidur dah sekarang ni. Ni baru celik mata sikit. Farah, jawapan lain? Sekejap Miss, tengah cari lagi. Tengah buat lagi. Okay. Miss, Ya. ada third butil tak? Third butil. Tak ada. Dia kena ada trimethyl. Alright, siapa yang dapat trimethyl, tu betul. Anybody try jawapan? Mimi? Madam, Ya, saya nak try. boleh. Farida? 5 etil, Mhm. 4 isopropyl, 2 6 trimethyl heptane. Okay. Han kena duduk seorang Farida. Han tak boleh duduk dengan Syahila tu. Han duduk dengan Syahila, Han mamai. Jahat lah saya. Tak, pandai je, elok je. Apa madam? Medium. Okay, dah. Gurau dah. Okay, we shall go. First and foremost, saya rasa jawapan pertama heptane yang kamu dapat untuk 2 isopropyl, okay. Saya rasa heptane pertama yang kamu dapat is like this. Untuk jawapan first round tadi. Semua orang dapat straight chain dia dari kiri ke kanan macam tu. Betul? Okay. Bila kamu dapat macam ni, kamu akan perasan kamu akan ada 2 kumpulan methyl. Kamu akan ada 2 kumpulan isopropyl. Okay, saya seronok je sebab kamu boleh kenal isopropyl tu. So kat sini, kenapa saya kata jawapan ni kurang tepat? Kenapa yang kamu bagi di-isopropyl tu kurang tepat? Sebab saya boleh ada jalan satu lagi. 1, 2. Okay. 3. Pergi straight lagi. 4. 5. Masih adalah 5 tetapi saya tak nak pergi straight. Saya naik ke atas kali ni.
masih adalah heptane 7 carbon. That is my heptane 7 carbon. And over here, I will still have my heptane 7 carbon. But for this jalan, what makes it different is I will have 1 substituent, 2, 3, 4, 5 substituent. Siapa yang tengok video, kamu akan pernah jumpa satu peraturan when you have the same number of longest carbon chain. Bila kamu ada rantai karbon yang sama panjang. Okay, kita akan pilih yang mana? Atas bawah. Yang bawah. Sebab apa yang bawah, Farah? Apa dia, Miss? Sebab apa kita pilih yang bawah? Sebab nanti dia lagi kecil. Sebab? Nombor dia jadi lagi kecil. Sebab nombor dia lagi kecil. Tak. Aisyah? Aisyah Syikin. Substituent dia lagi banyak. Thank you. Alright. Thank you. Thank you kawan yang tolong tu lah. Alright. Sebab substituent dia lagi banyak. Kalau rantai dia sama panjang 7 carbon heptane. Yang atas tu kita ada 4 substituent je. Yang bawah kita ada 5 substituent. So kalau jumlah karbon dalam rantai yang sama panjang, kita akan pilih substituent yang lagi banyak. So, setuju dengan jawapan saya? Kalau kamu dah dapat rantai yang panjang yang betul, sepatutnya tak ada masalah adalah macam jawapannya Farida bagi dan juga Suhaila and the gang lah, dia duduk sama-sama tu. So, apa yang kamu dapat kat sini adalah heptane sebagai rantai paling panjang. Kamu akan ada kehadiran 5 substituent. Seperti yang saya bagi tahu, kamu ada trimethyl. Kamu akan ada kehadiran 3 methyl. Kamu ada kehadiran isopropyl di sini. Sepatutnya dah boleh tahulah yang mana satu isopropyl, yang mana satu propyl. Over here, you have the presence of your ethyl group. My question over here, numbering. Number kamu akan start daripada atas atau daripada kanan. Fifi? Kanan. Kanan. Sebab apa, Fifi? Sebab Kanan betul, Fifi. Sebab? Kanan betul. Setuju, kelas? Okay. Anybody? Boleh bagi tahu kenapa? Aina? Yes, Miss. Kenapa dia start dari kanan? Sebab numbering dia lagi kecil daripada atas. Alright, numbering dia kalau kamu tengok betul-betul, numbering dia sebenarnya dua-dua, tak kisah start dari atas atau start dari bawah, kamu perasan dia start pada nombor 2. Betul. Tapi nombor 2 kalau dari atas, nombor 2 tu ulang sekali je. Alright, lepas tu kamu dah pergi kat nombor 3 dah. Tapi kat sini, nombor 2 ulang 2 kali. So, kamu akan wujud 2-2. So, mesti lagi rendah lah. Okay, sebab tu kita akan start dari kanan. So, you have your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lengkapkan, make sure dia adalah 7. Supaya dia sama dengan heptane kamu. So, methyl kamu kat sini 2. Methyl kamu kat sini 2. Isopropyl kamu 4. Methyl kamu satu lagi tu 6. Ethyl kamu 5. Alphabetically order, ethyl come first. Macam Farida bagi jawapan tadi. 5 ethyl. Sebab E datang terlebih dahulu. Lepas tu sambung dengan 4 isopropyl. Sebab I datang terlebih dahulu. Sambung dengan trimethyl. Susunan trimethyl nombor 2,2,6. Trimethyl heptane. And that is your complete answer. Okay. Boleh ke sayang?
Okay, soalan macam Boleh, ni dah ada. Yes, Faris? Boleh, madam. Aiman dah ada ke? Dah. Alright. Okay. So, Brother Iman, kalau dalam E etil kita ambil kira E, isopropyl kita ambil kira I, trimethyl kita ambil kira M. Okay, over here. So, dia wujudlah. That is your answer. Simple. One more question. Sebab jawab lambat sangat, tak puas hati aku. Simple question. Miss, Yeah, parents dia cyclopentane of course. Alright. Kembangkan apa yang duduk dalam bracket, kembangkan supaya kamu nampak benda tu apa. Jumpa je soalan bagi dalam bracket ada condense, kembangkan condense tu. Okay, ingat yang tu. Soalan ni parents tak ada masalah. Aina pun dah bagi tahu dah. Aina and the kawan dah bagi tahu dah. Parents dia cyclopentane. Saya rasa problem kat sini adalah nama substituent dan juga numbering substituent. Okay. Fikir betul-betul siapa nak pegang nombor 1, siapa nak pegang nombor 2, siapa nak pegang nombor 3 and so on. Medium nak try. Ya. Tak jadi pula. Fikir lu, tak apa. Boleh try. Yang dah ada jawapan boleh try. Miss, Ya. kan yang kat bawah tu kalau kembang, dia tak boleh jadi tek butil Kenapa tak boleh? Kenapa boleh? Macam mana saya nak tahu dia boleh ke tak boleh? Saya nak tanya Miss sebab saya tak tahu. Okay, so kita kembangkan dia. C jadi CH3 3. So C ini pegang 3 CH3 lah. So Miss Wong kembangkan. Miss Wong dah memang kembang dah, kita kembangkan structure je lah. Gemuk gila aku ni. Okay. So, Dania duduk dengan siapa tu? Yang tanya soalan tu Dania ke tak pun saya tak tahu. Saya. Dania. Dania. Third butil tak? Tek butil. Ya? Medium nak try. Ya. Satu etil, 4 butil, 2 metil cyclopentane. Sekali lagi. 1 etil, 4 state butil, 2 metil cyclopentane. Alphabetically order. Check balik nombor alfabet apa yang kamu patut ambil kira. Kurang tepat. Betul-betul dah tapi kurang tepat. Kalau 1 etil, 2 metil, 4 state butil cyclopentane. Tak. Farida duk bagi jawapan kat hang tu. Tak, bukan. Alright, saya nak Alif. Alif Haikal. Haikal. Ya, Miss. Buka webcam. Apa kau baju buat weh? Kau duduk kata-kata lagi.
Miss, Ya, Aina. 4 third butil, 1 etil, 2 metil pyroheptane. Okay. So, kita ada parent kita cyclopentane seperti yang kawan kamu dah bagi soalan jawapan bocor tadi. So, kat sini parent agak senang, tak ada apa nak argue pasal parent. So, semua orang tahu parent kat sini hari ni adalah cyclopentane. Cuma kita ada 3 substituent. So, substituent saya yang pertama ethyl group. Substituent yang kedua saya methyl group. Substituent ketiga yang kita ada, kawan kamu bagi idea third butyl tadi. Saya pun apa lagi gunalah idea third butyl tu. So, kita wujud third butyl yang kita lama tak jumpa dah. Okay? Kita wujud kehadiran third butyl kat sini. So, numbering patut duduk pada siapa? Kamu akan perasan kita boleh pegang 1, 2, 4, 2 cara. So, let's see. Saya boleh ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya rasa semua setuju bahawa etil dengan metil akan pegang nombor 1 dengan 2 supaya dia dapat nombor rendah. Nombor rendah banyak. Betul? Ataupun saya boleh ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya tetap dapat 1, 2, 4. Kalau kamu perasan. Kita tetap dapat 1, 2, 4. Betul? So pusing atas, pusing clockwise, pusing anti-clockwise lawan jam ikut jam pun dapat 1, 2, 4. Kalau dua-dua dapat 1, 2, 4, nombor 1 nak jatuh pada ethyl atau methyl. Kita pernah bincang semalam. Kita akan jatuh pada Etil. ethyl. Thank you. Kita akan pilih yang di mana nombor 1 jatuh pada ethyl. So kita akan ambil warna hijau, 1 adalah jatuh pada ethyl. So, when you have 1 jatuh pada ethyl, methyl pegang nombor 2, third butyl pegang nombor 4. Dan Suhaila and kawan, Suhaila dengan Mira, jumpa dah salah apa? Salah apa? Third butil kat depan. Third butyl ambil kira T atau ambil kira B? B. Ingat ya, third butyl kita ambil kira B. Ingat yang ni ya, tak payah ingat yang banyak-banyak. Ingat iso dengan neo sahaja kita kira I dengan N. Yang lain semua kita tak kira. So di kita tak kira, tri kita tak kira, sec kita tak kira, third kita tak kira. So bila third kita tak kira, kita sebenarnya ambil kira B. Dan B, E, M. Agak senang lah kat sini. B menang lah. So, kamu akan mula dengan jawapan kawan kamu tadi. 4 third butyl. Alright. 4 third butyl. 1 ethyl. 2 methyl. Cyclopentane. Tak ada tempat. Okay, ngam-ngam. Elok tu. Okay. Just saya nak ingatkan sekali lagi kat sini adalah antara alfabet dengan alfabet adalah dash. Antara alfabet dengan alfabet adalah dash. Alright, cuma kecuali third butyl. Third butyl memang dia dash. Alright, kecuali third butyl nama dia memang dash. So, kat situlah. Question. Simple. Alright, easy. Easy dengan syarat hang buat lah. Alright, kalau tunggu salin jawapan saya susah lah. Betul Farah? Farah lepas kelas 1 bulan baru saya jumpa muka dia. Ya, Mira, Suhaila ada soalan? Faridah cakap nak lagi. Minggu depan ada banyak lagi. Kita masuk boiling point ya. Ada latihan ekstra ada. Hujung minggu ni ada kerja, jangan risau. Alright. Saya ada banyak soalan naming. Suka pula buat naming ya. Tiba-tiba rasa pandai buat naming tu. Alright. So over here, all the 5 structure, saya nak bagi nama je. Okay, kamu check lah structure kamu betul tak? Kamu patut the 5 structure yang kamu dapat adalah hexane. Kamu akan dapat 2 methyl pentane. Lukislah sendiri isomer tu, saya tak malas nak lukis. Kamu akan wujud 2, 3 dimethyl butane. Kamu akan dapat 3 methyl pentane. Kamu akan dapat satu lagi adalah 2 dimethyl butane. Semua dapat? Dapat.
Okay, kalau semua orang dapat sebelum saya masuk boiling point highest dengan lowest. Kita dah lama tinggal benda ni tapi saja nak tanya. Saya nak chain isomer. Contoh chain isomer? Farah? Saya nak chain isomer. Senang weh. Tutup mata je boleh nampak. Tutup mata tak nampak. I mean tengok je boleh nampak. Bibi? Miss, Ya? Hazel. Chain isomer. Isomer selalu datang dalam bentuk apa? Satu ke dua? Wait, chain. Alright, dia patut datang sepasang. Dia patut datang in a pair. Hexane. Oh, sepasang. Oh, sepasang. Mestilah sepasang. Isomer weh. Apa ni? Macam mana nak UPS weh? Macam mana nak UPS? Methylpentane. Sorry, sekali lagi. 3 methylpentane, 2 methylpentane. Oh, no. Lupa dah. 2,3 dimetilbutin Dua, saya nak dua sayang. Saya nak dua. Isomer patut ada dua. dengan 2,2 dimetilbutin. No. Chain isomer sayang. Chain isomer. Dalam chain isomer, apa yang patut sama, apa yang patut ubah? Hexane dengan 2 methylpentane. Apa yang patut ubah dalam tu Suhaila? Tu branches. Dia panjang. Rantai karbon kena ubah. Betul. Alright, rantai karbon kena ubah. Tengok lukisan kamu. Saya bagi nama je. Kamu tengok lukisan kamu. Rantai karbon mana yang akan berubah? Rantai karbon siapa berubah sekarang? Hexane. Hexane and 2 methylpentane. 2 methylpentane, 3 methylpentane, tak kisah. Yang pasti rantai karbon kamu berubah. Okay? Lupa dah. Macam mana nak UPS minggu depan? Habis dah. Bye-bye dah. Next. Positional isomer. Farah, saya tak dapat jawapan lagi Farah hari ni. Positional isomer. Saya nak Farah jawab. Kalau tadi chain isomer adalah berubah rantai karbon. Positional isomer ubah apa? Aisyah and Farah? Saya tak dengar kuat sikit. Saya dengar suara. Tapi saya tak cukup kuat. 2 dimetilbutin dengan 2,3 dimetilbutin. Positional isomer adalah 2,3 dimethylbutane ataupun 2,2 dimethylbutane. Boleh. Alright. Di mana rantai paling panjang kamu adalah sama tetapi kedudukan substituent kamu berubah. Okay. Yang ni boleh. Lupa dah. Apa yang apa ingat dah? Betul yang apa ni. Okay. So, setuju dengan 5 isomer saya? Ada yang dapat lebih daripada 5? Tak ada. Memang dapat 5 je. So, that is the 5 isomer yang kamu ada. Boleh lukis. Kalau nama kamu sama dengan saya, bermakna lukisan kamu betul lah sepatutnya. Okay, untuk hari ni kita hanya nak yang paling tinggi boiling point dengan yang paling rendah boiling point. Okay, mengikut lukisan kamu, yang paling tinggi boiling point siapa? Hexane. Mira kata Hexane. Sebab apa Mira? Karbon paling banyak. Rantai karbon paling banyak. Tapi bilangan karbon semua sama sayang.
Rantai. Surface area dia lebih besar. Surface area, contact surface area. Soalan pertama Miss Hong. Bila kita cerita pasal boiling point kamu, kalau kamu ingat, bila kita cerita pasal boiling point, kita ada dua faktor. Kita akan cerita pasal branches, kita boleh cerita pasal mass, molecular mass. Untuk soalan ni, faktor apa yang kita akan pilih? Branches. Kita Sebab mesti kita- kena bincang branches. Sebab mass diorang sama. Semua adalah C6H14. So bilangan karbon semua orang dalam ni adalah sama. Kamu tak boleh bincang pasal molecular mass langsung. Okay, kamu tak boleh bincang pasal molecular mass langsung. So, highest boiling point kamu hari ni hexane. Jawab sahaja hexane highest boiling point. 1 markah dah. Tak explain lagi, 1 markah dah. Next, kamu akan explain kenapa macam tu. Because, bagi tahu bentuk dia apa. Because hexane is a straight chain. Alright, dia adalah rantai panjang without, tak ada, alright, without branches. Dia tak ada branches. Dia adalah rantai yang paling panjang, paling lurus dalam tu tanpa apa-apa cabang. Dan kawan kamu guna perkataan contact surface area and I like that so much. Therefore, contact surface area of hexane is the highest. Alright? Bila dia ada luas permukaan yang paling besar, bermakna dia akan wujud daya tarikan yang paling tinggi. Bila contact surface area dia adalah paling highest. Alright? Tak suka highest, kita boleh guna largest, yang paling besar. Okay? Contact surface area of hexane is the largest. Bila contact surface area dia besar, daya tarikan dia akan banyak. Daya tarikan banyak bermakna when the wall forces akan kuat. When the wall forces, V kecil, D kecil, W besar. When the wall forces in hexane is strongest. Dan bila when the wall forces dia kuat, nak pecahkan daya tarikan ni, kita perlukan tenaga yang banyak. So more energy needed to overcome bermakna kita nak atasi lah. To overcome the strong, tak ada tempat. When the wall forces. Okay. Because hexane is a straight chain without branches, contact surface area is the largest, van der Waals forces in the hexane is strongest, more energy needed to overcome the strong van der Waals forces. Perkataan last. Thus, boiling point in hexane is highest. Boiling point of hexane, highest. Alright. Sorry tulis tak elok. Saya tulis elok sikit. Alright. Setuju? Highest boiling point untuk soalan ni saya rasa semua nampak hexane sebab dia paling panjang, paling straight. So problem kat sini adalah siapa pegang boiling point rendah? Siapa pegang boiling point rendah? Malas nak padam. Kita buka balik. Pilihan jawapan kamu, siapa pegang boiling point rendah? Anybody? Aina? Ada 2 ke? Okay, ada 2 ke? Let's see. Saya rasa pilihan Aina 2 tu siapa Aina? 2 dimethyl butane dan 2 dimethyl butane. 2 dimethyl butane dengan 2 dimethyl butane. Let's see. Alright, tengok pada lukisan kamu yang saya nak lukis sekarang. Aina tanya ada 2 ke Miss Wong? So let's see betul tak ada 2. Ni benda baru lah, benda ekstra yang saya nak ajar. Okay, dalam soalan ni. Bila kamu dapat 2 dimethyl butane, lukisan kamu adalah something like this. Kamu akan dapat, saya lukis. Kamu akan dapat something like this.
Sepatutnya lukisan kamu samalah dengan saya lebih kurang. Satu lagi, kalau kamu dapat 2,3-dimethyl-butane, lukisan kamu something like this. Okay, yang ni saya memang kena lukis sebab saya nak kamu nampak. Dan the lowest boiling point kat sini hari ni ada satu sahaja. The lowest boiling point kita adalah 2,2-dimethyl-butane. Yang paling rendah boiling point adalah pakcik ni. So, masalah wujud sekarang sama je branches, betul tak? Itu masalah dia. Parent chain adalah 4, sebab tu kamu dapat butane, butane. Branches ada 1, 2, branches ada 1, 2. Branches sama, parent chain sama. Kenapa dia paling rendah? Sebab simetri dengan unsimetri. Sama rata atau tak sama rata. Perasan tak? Kalau dalam 2,3-dimethyl-butane, lukisan kamu sebenarnya bila putus ataupun bila kiri kanan atas bawah, dia sama rata. Nampak? Dia sama, seimbang. Tapi pakcik ni, bila putus tengah-tengah, dia tak seimbang. Okay? Alright? Dan orang yang seimbang ni, symmetrical ini, alright? Orang yang symmetrical ini, dia akan pegang boiling point yang lagi tinggi sebab dia akan ada contact surface area yang lagi besar. Okay? Orang yang symmetrical ni, orang yang sama rata ni, contact surface area dia sebenarnya lebih besar sedikit berbanding kawan dia yang kat sebelah. Bila dia unsymmetrical, alright, bila dia unsymmetrical, dia tak sama rata, contact surface area dia adalah lebih kecil sebab dia jadi lagi padat. Alright, nampak dia lagi padat belah ni. Belah ni lagi padat. Okay, belah ni lagi padat. So, bila dia lagi compact sayang, bila dia lagi compact, contact surface area dia jadi lagi kecil. So, Aina tadi, ada 2 ke? Tak ada, ada 1 je. Soalan macam ni dah lama tak keluar. Saya takut dia keluar, so saya ajar. Okay? Dia wujud dalam keadaan di mana longest parent chain dia sama, bilangan cabang dia sama, tapi kedudukan cabang berbeza. Dan kalau kedudukan cabang tu sama rata, dia akan tinggi boiling point. Kalau kedudukan tu tak sama rata, boiling point dia lagi rendah. Okay? So, reason dia kat sini. Okay ke sayang? Okay, Miss. Faham. Faham Alright, nampak Yang ni kalau kamu lukis dengan betul, kamu nampak lah. So kat sini, cerita sama je. Point dia sama je. Lowest boiling point adalah 2,2-dimethyl-butane. Bagi tahu. Alright, it has 2 branches. Alright, it has 2 branches. But it is unsymmetrical structure. So, bagi tahu structure dia tak sama rata. Kenapa tak boleh hanya berhenti pada 2 branches? Sebab dua-dua structure ni 2 branches. So, kena tambah unsymmetrical structure. So, bila dia unsymmetrical structure, tambahlah. Thus, 2,2-dimethyl-butane, alright, is more compact. Dia akan jadi more compact with lower contact surface area. Alright, dia lebih padat, so contact surface area dia lebih kecil. Okay? With lower contact surface area. Bila contact surface area kecil, apa jadi? Van der Waals forces become weaker. Van der Waals forces weaker, ayat yang sama. Bila lemah, kita kurangkan tenaga kita. Kita tak perlu banyak tenaga. Less energy needed. Alright, less energy needed. Ayat dia sama je. Saya dah cuba bagi ayat yang lebih kurang sama yang kamu boleh guna dalam semua soalan. Saya tak nak budak saya hafal ayat macam-macam. Bukan nak ambil muat pun kat sini. So, less energy needed to overcome the weak Van der Waals forces. Alright. Dia lemah. So, saya tak perlu tenaga yang banyak lah. Sikit je lah saya perlukan. Therefore, ataupun thus, 2,2-dimethyl-butane has
lowest boiling point yang paling rendah. Lowest boiling point. Okay. Boleh sayang? Alif okey Alif? Alif wujud lagi Alif? Okay dah. Alright, soalan ni je lah. Saya rasa yang susah pun sebenarnya dalam physical property ni. Soalan ni je lah yang mungkin kamu tak nampak. Okay? Alright, ada soalan apa-apa setakat ni? Boleh senang. Semua ayat yang saya bagi dalam video YouTube tu boleh guna weh. Yang tu lah jawapan dalam final. Tak payah fikir banyak English hebat-hebat semua tak payah. Okay, compare boiling point untuk soalan ni. Boiling point pentane dengan ethane. Saya nak tahu siapa tinggi dengan rendah je. Sebab explanation saya nak kamu submit hari ni. Pentane dengan ethane. Alif, siapa tinggi, siapa rendah boiling point? Dah siap. Patutnya memang kena siap lah sebab saya nak kamu hantar. Alright. Haikal? Alif Haikal? Siapa tinggi, siapa rendah? Pentane. Pentane tinggi ke rendah? Tinggi. Boiling point tinggi, ethane boiling point rendah. Saya duk tanda kerja-kerja kamu sebab lately dah hari raya kan, dah free sikit, dah buat video semua pun duk tu. Saya duk tanda kerja kamu yang sebelum-sebelum ni dan saya perasan, saya tak pasti kelas kamu ke tak. Saya perasan ada gambar yang sebiji budak submit. Alright. So, lepas ni, bermula hari ni bila kamu submit kerja kat Google Classroom, saya nak setiap page yang kamu scan atau tangkap gambar, saya nak nama kamu di bawah tanda tangan. Faham? Sebab saya rasa budak share gambar. Saya rasa, saya tak ada bukti. So, saya tak boleh nak kata macam tu. Tapi saya macam kagum tulisan sama, gambar macam sama, texture, colour, shadow semua sama. Aku macam, do I look that stupid ke? Apa ingat saya tak tanda? Saya tanda weh. Mungkin saya tanda lambat sikit. Saya tengah tanda kerja kamu. Dan saya perasan gambar macam sama. Bukan setakat jawapan sama. Sebelum ni saya dapat jawapan sama. Standard lah. Apa duk salin jawapan. Tapi yang ni gambar pun macam sama. Aku macam, wow. So lepas ni saya nak ubah suai sikit. Semua gambar yang kamu hantar, setiap page kerja yang kamu hantar, kat bawah tu saya nak tanda tangan. Kemah. Hampa ada cara nak tipu. Aku lagi banyak cara nak halang hampa tipu. Hampa nak kurang ajar dengan aku. Saya tak pasti kelas kamu ke tak dengan jujur. Saya tak pasti kelas kamu ke tak sebab saya duk tanda tu saya tak tengok lah. Saya duk tanda by kerja. Dan saya duk tanda-tanda apa? Gambar ni macam pernah jumpa. Kurang ajar tu apa. Alright. So saya nak tanda tangan lah. Okay. Thank you. So, compare boiling point kat sini pun sama. Saya rasa yang ni pun akan nampak sebenarnya boiling point siapa lagi tinggi. Saya ada A dengan B kat sini. Nani, A dengan B. Siapa boiling point lagi tinggi Nani? Bibi? B tu higher. B tu higher. Hang buat tak belum? Buat dah. Dan kamu dapat B tu higher boiling point. Sebab makan semalam sebab dia nak ada. Betul lah. B tu higher boiling point. A. A pula. A ke B higher boiling point? A. Thank you. Alright, ini saya bagi sebab saya nak make sure kamu tulis tu betul So siapa yang tulis terbalik tu tolong check balik. Okay? Yang ni tak nak bincang, yang ni semalam kita hari Isnin, hari tu saya dah bagi jawapan dah basically sebenarnya cyclo atau butane yang sebenarnya lagi tinggi boiling point. Soalan last untuk hari ni, solubility. Sebelum minggu depan kita nak masuk kepada mechanism. Video mechanism akan ada petang ni atau esok. Okay. Over here.
Test tube V and W is each filled with water and ether. Sayang, ni soalan exam final. Okay, ni soalan exam final. So, saya ada test tube V dengan W. Saya nak lukis sikit sebab saya nak kamu nampak. So, saya ada W dengan V. Pacik dalam ni adalah water, H2O. Pacik dalam ni adalah ether. Okay. Write down the observation when 2 ml of liquid pentane is added to both test tube. Okay. So, observation dia nak tulis macam mana? Senang. Tak payah salin banyak-banyak. Tulis dalam test tube W. Test tube W macam mana? Test tube V macam mana? Okay. Tak perlu tulis panjang esei. Label betul-betul dia adalah bawah test tube apa sekarang. So, test tube W adalah air, test tube V adalah ether dan saya masukkan saya masukkan pentane. So, that is my V untuk ether. So, bila kamu tulis je under ataupun in test tube V. In test tube W. Pentane, larut atau tak larut dalam air? Yang ni Tak larut, madam. sangat favorite. Favorite question. Keluar akan keluar, alright. Dan jawapan dia basically skema jawapan dah. Pentane, semua alkane ya, tak kisah soalan guna alkane pentane ke, hexane ke, butane ke, ethane ke, apa benda tane pun, masuk dalam air takkan larut. Okay, masuk dalam air takkan larut. So, observation adalah apa yang kamu nampak. First thing yang saya nak make sure kat sini adalah observation. Observation kamu adalah 2 layers solution form. Ingat kamu buat dalam amali hari tu? Kamu campur air dalam your cyclohexane, kamu goncang-goncang, dia still dapat 2 layer. Observation adalah apa yang kamu nampak dengan mata. 2 layer solution form. Baru kamu explain. Because soalan guna pentane, so pentane lah. Because pentane is insoluble in water. Alright? Explanation dia tak payah banyak. Explanation dia 2 ayat je. Satu, dia insoluble. Kedua, kenapa insoluble? Alright? Pentane is a non-polar molecule. Okay, while water is a polar molecule. Okay, ni ayat bawah. Last but not least, pentane cannot form hydrogen bond with the water molecule. Ni ayat wajib. Pentane cannot form hydrogen bond with water molecule. Habis. Takkan ubah. 4 ayat. That's it. Alright. Ayat pertama adalah observation. Ayat pertama adalah observation. Soalan minta observation. So, kamu mesti kena tulis observation dia apa. Dia larut atau tak larut. Okay. 2 layer solution form. Reason. Pentane is insoluble in water. Pentane is a non-polar molecule. And water is a polar molecule. Ayat ni. Ayat mesti dapat markah weh. Pentane cannot form hydrogen bond with water molecule. Yang kita akan ubah hanya adalah pentane. Tukarlah dengan alkane apa-apa yang soalan nak bagi nanti. Okay? Easy. Soalan physical property adalah macam soalan sejarah kamu dalam form 5. Dia fakta. Dia larut, dia akan larut. Dia tak larut, dia takkan larut. Kalau boiling point dia tinggi, boiling point dia tinggi. Kalau boiling point rendah, dia memang akan rendah. Kalau faktor dia adalah molar mass, faktor dia molar mass. Kalau faktor dia hydrogen bond, faktor dia hydrogen bond. Dia takkan ubah. Alright? Dengan kata lain, kalau physical property akan keluar tiap-tiap tahun. Alright? Bayangkan alkane ni, apa yang hang belajar weh? Naming, physical property, mechanism. Dalam exam, hang rasa dia nak keluar apa? Naming, 20 markah. Hah? Takkan. Dia takkan keluar naming 10 markah tu. So, dia akan keluarlah physical property. So, make sure baca. In test tube V. Alright, dalam test tube V ni ada ether. So, your observation yang pertama, kita tahu pentane dengan ether akan larut.
Okay, saya ada bagi a few contoh of non-polar solvent. Dalam video YouTube saya ada bagi dichloroethane, saya ada bagi diether. Okay, diethyl ether. So ether semua adalah non-polar molecule. Okay, so observation dia mesti adalah larut, one layer solution form, ataupun saya ada ayat yang nampak pandai sikit. Alright, ayat yang hebat sikit, homogeneous solution form. Nampak pandai sikit, one layer solution form, awak lah tak bijak sangat. So homogeneous solution form, nampak pandai sikit. Okay, reason yang sama tapi terbalik dengan tadi. Okay, because pentane soluble in ether. Bila pentane soluble in ether, bagi tahu kenapa? Sebab both ether and pentane are non-polar molecule. Kalau dua-dua adalah non-polar molecule, both can have van der Waals forces. Okay. Sebab tu dia larut. Dia tak payah hydrogen bond. Dia hanya perlu van der Waals forces. Yang dua-dua orang boleh ada van der Waals forces. So larutlah. Dia akan pegang lah antara satu sama lain. Okay. Sebab tu non-polar, dia macam ni weh. Kalau jenis forces dia sama, dia akan larut. Okay. Kalau jenis forces dia sama, dia akan larut. So kalau dia adalah non-polar, dia akan larut. Kalau dia polar dengan polar, dia akan larut. Itu cara dia dalam kimia. Okay. Kamu nak dia larut bermakna kamu nak dia berpegang. So dia kena pegang jenis daya tarikan yang sama lah. Okay. Simple. Very simple. Saya nak soalan 3 tu. Hantar hari ni. Soalan 5 saya nak submit. Okay. Soalan 5 saya nak submit. Ingat tanda tangan. Saya tak pasti kelas kamu ke tak dengan jujur. Saya tak ingat kelas mana. Dan saya malas nak cari balik sebab saya tak ada bukti nak kata gambar tu sama. So saya malas lah. So lepas ni untuk mengelakkan kamu ada cara yang lagi senang untuk tak buat kerja saya nak tanda tangan. Okay? Atas kertas tu. Thank you. 3 soalan. Soalan 5A, 5B, 5C. Saya nak explanation lengkap. Boleh point form tapi ayat lengkap. Okay? Tak ada masalah. Okay. Question? Tak ada? Just one thing. Soalan 5 ni adalah soalan compare. So baca, tengok balik YouTube saya. Bila saya kata compare, ayat kamu patut macam mana. Okay? Dia kena ada comparison. Okay? Alright. So kalau tak ada apa, I think that's it. Next week kita akan habiskan chapter alkane dengan mechanism. So banyakkan pen kamu dan banyakkan kertas kamu. Kita akan banyak buat latihan. Okay? Alright? Alright, kalau tak ada apa, I think that's it for today. I'll see you next week with mechanism. Thank you and have a good day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.